melintasi laluan di Bukit Bau. Di laluannya tu ada seorang wanita kan. Wanita muda, cantik, berambut panjang ngurai, berbaju kurung, melambai tangan ke arahnya menahan kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke Isi Channel. Jangan lupa guys, subscribe, like, share dan komen. Okay. Terima kasih dah klik video kali ini. Okay, hari ini aku teruskan perceritaan aku hari ini mengenai kisah hantu tumpang kereta di Bukit Bau. Bukit Bau ni dikatakan berada di Dungu, Terengganu. Telah terjadi beberapa peristiwa yang sesiapa melalui jalan Bukit Bau geng. Ini adalah kisah daripada seorang pemandu teksi kereta sewa iaitu bernama Ishak Harum yang lebih kurang umurnya 65 tahun. Dia ni merupakan pemandu teksi yang dah lama di kawasan negeri Terengganu dan banyak pengalaman geng berbelok jalan di Terengganu, kawasan yang dia cover lah. Kita teruskan perceritaan kita hari ini. Okay, lelaki ni yang menetap di Pakar Dungu, dia berpengalaman menghantar ramai pelanggan sehingga ke daerah Besu dengan kereta sewanya sebelum memperlahankan kerjaya dia ni sebab masalah kesihatan dan berumur. Bercerita pengalamannya, peristiwa seram dialami sewaktu dia menumpankan seorang wanita di Bukit Bau, Dungun pada tahun lebih kurang 1990-an. Masih dalam ingatan beliau lagi. Menyebut tentang Bukit Bau, masyarakat setempat sering melabelkan sebagai lokasi yang paling seram geng. Yang paling seram, misteri. Kononnya mempunyai penempatan ponian. Kemudiannya jalan tersebut dinaik taraf pada tahun 2014. Jalan yang menjadi antara laluan utama ke Pantai Timur sebelumnya kewujudan Lebuh Raya Pantai Timur 2 iaitu LPT 2 yang sebelumnya agak sempit. Itu yang memperbesarkan jalan itu jadi ke LPT 2, jadi menyenangkan penduduk yang menggunakan yang laluan tersebut geng. Ishak ni mengaku pada mulanya dia ni tak percaya geng dengan dewa-dewa tersebut sehingga persepsinya berubah apabila dia mengalami sendiri pada tahun 90-an. Waktu dia dalam perjalanan balik rumah dia ke Pakar selepas menghantar penumpang ke kampung Kuala Abang, Dungu, sebaik melintasi laluan di Bukit Bau. Di laluannya tu ada seorang wanita kan. Wanita muda, cantik, berambut panjang ngurai, berbaju kurung, melambai tangan ke arahnya menahan kereta. Dalam fikiran Encik Ishak ni, pada mulanya dia tak nak ambil lah, tak nak melayan, memandangkan pada ketika itu geng jam menunjukkan pukul 1. Namun dia ada simpati dalam hati orang perempuan dan dia memberhentikan keretanya. Kalau kita pukul 1 geng berhenti dah, orang melambai tangan di tengah-tengah jalan yang sunyi kan. Dia dengan rasa bersalah, rasa kot dia perlukan bantuan dan mungkin dia kenderaan rosak, Allahualam lah. Mungkin dia mengalami kesulitan sehingga kehilangan barang peribadinya termasuk bedu kan. Dia dengan tidak sampai hati telah mempelawa wanita tersebut masuk ke dalam kereta dia dan menghantarnya pulang tanpa mengenakan bayarannya. Tengok baiknya hati Encik Ishak ni. Tambah pula Encik Ishak ni, walaupun hatinya meronta kalau cakap untuk mengetahui lebih lanjut, wanita ini hanya memberitahu nama diri dia sebelum dia mendiamkan diri di tempat duduk belakang geng. Dia masuk, dia duduk belakang, dia mengenakan baju kurung yang berkedut dan berkeromok, tapi dia berbau wangi kan. Jadi Ishak ni berwas-was tentang kemungkinan tidak lama kemudian
Kereta sewa yang dipandu dia ni tiba ke destinasi di tempat menunjukkan rumah orang tua wanita tersebut lah, yang terletak di tepi jalan. Sebelum mengucapkan terima kasih dan beredar pergi. Kerana hari betul hari selepas dia menghantar tu, dia tak fikir panjang lah. Dan rezeki dia membawa kereta sewa ni makin bertambah, mencurah-curah selepas dia menerima ramai penumpang, terutamanya daripada jarak jauh lah. Pada 90-an ni Grab, Uber belum ada lagi. Ishak ni tak sedar hati, dia macam terfikir, betul ke wanita yang dia berhentikan dan dia tumpahkan tadi kan? Dan dia tekad nak pergi ke rumah yang wanita dia hantar pada malam tersebut. Bagi dia nak tahu perkara sebenar yang terjadi kan. Dia pergi juga, dan kedatangan dia ni disambut oleh pasangan suami isteri yang mengakui bahawa ibu bapa wanita yang dia hantar pada malam tersebut. Terkejut ibu bapa wanita tadi, malah wanita warga emas itu dengan tiba-tiba dia menangis apabila Ishak menceritakan dia ada menghantar seorang wanita pada malam itu. Dalam keadaan serba salah, pasangan suami isteri tadi memberitahu wanita yang menaiki kenderaan sewa tu sebenarnya sudah meninggal dunia guys, akibat kemalangan jalan raya di Bukit Bau, kira-kira sebulan sebelum dia menemui kelibatnya. Mendengar penjelasan itu kan, Ishak pula terkejut dan bertanya berkali-kali, mendapatkan kepastian sebelum ditunjukkan pusara wanita yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam tidak jauh daripada rumah mereka. Dan selepas pada hari itu, Ishak dihidman beberapa hari. Walaupun tak pasti hikmah dia sebalik kejadian itu, Ishak kerap memasang bacaan Al-Quran, terutamanya melalui kesewanya pada waktu malam, berbanding memutarkan radio untuk dengar lagu kesukaannya. Okey, wallahualam, ini cerita yang info yang aku dapat. Mungkin kejadian-kejadian dia ni ada orang-orang tertentu sahaja yang mengalami. Okey, terima kasih. Itu saja untuk video kali ini, geng. Jadi terima kasih dah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Sampai ketemu lagi ke next video. Assalamualaikum.